Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bizikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim alladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwatul a'izzah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan, akhawat, a'azakumullah. Dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin dan fursahnya kepada kita, peluangnya kepada kita, ada lagi satu nikmat Tuhan dalam bentuk taqarrub diri kepada Allah, pendekatan diri pada Allah, sembahyang sunat gerhana yang diihyakan oleh kekasih Allah Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Semua orang diberi peluang oleh Tuhan dalam hidup, tetapi tidak semua orang mengambil peluang itu. Allah memberi peluang kepada manusia 24 jam mendekatkan diri pada dia, tetapi peluang itulah yang disia-siakan oleh manusia. Allah menyebut di dalam ayat dia pada surah Al-Munafiqun, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali harta kamu dan anak pinak kamu menyebabkan kamu terlalai daripada ingat Allah. Sesiapa yang berbuat demikian, maka dialah orang yang pasti menanggung kerugian. Artinya peluang hidup Allah bagi, peluang mencipta harta, peluang berkeluarga, Allah beri. Tetapi Allah beri peringatan, jangan itu menjadi sebab kita jauh daripada Allah. Kerana ikhwan, hidup tidak selesai di sini. Di sini hanya bidayah hidup, permulaan hidup. Kita ada nihayah hidup, kesudahan hidup, iaitu di hari akhirat. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu. Sesungguhnya hidup di dunia adalah satu lahwun wa la'ibun, satu gurauan dan satu permainan. Artinya jangan mengambil serius dengan hidup. Hidup ini satu entertainment. Benda yang dijadikan entertainment bukan benda serius. Kebanyakan hidup dalam dunia ini melibatkan harta, melibatkan kuasa, melibatkan pengaruh, kekayaan, anak pinak, hanyalah lahwun wa la'ibun. Kita bertala'ub, satu permainan, satu game yang orang enjoy dengan game. Orang main bola, orang main rugby, main hoki, orang enjoy. Tapi dia memiliki masa yang terhad. Manusia tak boleh main 24 jam. Permainan itu akan merosakkan hidup dia.
dia perlu main pada masa tertentu. Lahwun, senda gurau. Kita bersenda, kita bercanda, kesemuanya ada masa tertentu. Lahwun wa la'ibun, jangan diambil serius. Jangan diambil satu benda yang penting. Kalau nak ambil penting, kata Allah, wala darul akhiratu, yang paling penting adalah darul akhirah, negeri akhirat. Lahiyal hayawan, dialah negeri yang kekal, negeri yang abadi untuk kamu. Maka Allah memberi kepada kita peluang, memberi kepada kita ruang. Maka terserahlah kepada kita untuk mengambil peluang dan ruang. Ikhwan, a'azakumullah. Perkara yang pertama yang Allah perintahkan kepada kita dalam banyak-banyak perkara. Perkara yang pertama yang Allah perintahkan kepada kita adalah ikhlas kepada Dia. Larangan yang pertama yang Allah larang kepada kita adalah larangan melakukan syirik kepadanya. Kedua-dua ini ada hubungan yang sangat erat. Ikhlas artinya kita tidak melindungi niat kita kepada Allah dengan sesuatu. Syirik artinya kita membawa hati kita kepada sesuatu selain daripada Allah. Sama ada syirik di dalam akidah ataupun syirik di dalam ibadah. Syirik di dalam akidah bermakna menduakan Tuhan. Syirik di dalam ibadah bermakna riya kepada Tuhan. Riya adalah melindungi niat yang sebenar di belakang ibadat yang dilakukan. Ibadat seolah-olah menghendaki Tuhan, tetapi menyembunyi niat yang jahat kepada Tuhan. Mempamerkan ibadat, mencari pujian, mencari habuan dunia. Maka dilindungkan niat itu di balik sesuatu yang murni, supaya sesiapa pun tidak dapat meneka niat dan tujuan yang sebenar. Maka Allah sangat benci dengan perkara seperti ini. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Ini adalah perintah yang pertama. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka menyembah Tuhan dengan penuh keikhlasan, tidak menyembunyikan apa-apa tujuan di belakang perintah itu. Para ulama kita menyebut, ulama ahli tazkiyah menyebut kaedah yang sangat besar dan penting untuk kita ketahui. Di dalam ilmu tazkiyah disebut dengan satu kaedah yang besar, iaitu tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udal. Ini disebut oleh ahli tazkiyah. Tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa da'ul udalu. Tamakkunu maknanya bertempat, mengambil tempat. Halawatul hawa, kemanisan hawa nafsu, minal qalbi, dalam jantung manusia. Wahwa da'ul udal, dia merupakan penyakit yang paling sukar dirawat. Apabila hawa duduk di dalam jantung manusia dan dia mengambil tempat halawah, kemanisan, maka akan terjadi suatu malapetaka kepada manusia. Dia akan terjadi da'ul udal, susah nak dirawat dan diubati. Para ulama ahli tazkiyah menyebut hawa yang kita panggil dengan hawa nafsu, dia ada dua bahagian. Satu dipanggil al-hawa jismaniyah, dan satu lagi dipanggil
al-hawa'ul qalbi. Hawa yang dimaksudkan dengan hawa ini adalah al-hawa milun nafsi ataupun iradatun nafsi, kemahuan diri, kemahuan demi kemahuan, kehendak demi kehendak, yang kebanyakan kehendak itu bersifat asyahwat, keseronokan yang melanggar aturan Tuhan. Itu asal kalimah kepada hawa. Hawa nafsu bermakna kemahuan-kemahuan nafsu. Nafsu adalah diri manusia, roh kita, jantung kita, tubuh badan kita dipanggil nafs, diri kita yang sebenar, dan dia mempunyai kehendak yang begitu banyak. Biasanya kata ulama ahlu tazkiyah, bila kita sebut hawa nafsu pada bahagian pertama, jismaniyah ini, kehendak dia lebih merujuk kepada kehendak yang jasmaniyah, yang fizikal. Kal ma'kul, seperti mana makan, seperti mana minum, makan, minum, mencari harta, itu adalah kehendak dia, hanya bersifat fizikal. Dia suka kepada harta dan dia membenci peraturan. Dia suka membalas dendam dan dia benci kepada nasihat. Dia suka kepada kemegahan, dia benci kepada zuhud. Maka ini dipanggil hawa nafsu yang bersifat jismaniyah, fizikal. Kata para ulama, hawa nafsu ini la yubal am halal am haram. Dia tidak mempeduli halal ataupun haram. Janji kehendak itu dapat dicapai. Dan kata para ulama kita, untuk merawat hawa nafsu seperti ini agak mudah. Ulama ahli tazkiyah kata, yang pertama, dedahkanlah hawa nafsu ini kepada erti wara'. Yang kedua, dedahkanlah dia kepada erti zuhud. Dan yang ketiga, dedahkanlah dia kepada erti suhbatul akhyar, kawan-kawan yang baik. Dia mampu diubah, sangat dia dapat diubah. Dia yang suka kepada makan tanpa ada batasan halal haram, bawa dia berkawan dengan kawan-kawan yang abrar, yang baik-baik, yang akhyar, yang akhlak yang baik, maka dia lama-lama akan berubah. Dia boleh diubah. Tetapi pada hawa nafsu bahagian kedua, dipanggil hawa al-qalbi, kehendak-kehendak yang bersarang dalam jantung manusia, dalam hati dia. Ini kata para ulama kita, ini sangat sukar dirawat, sangat susah untuk dirawat, dan merawatnya memerlukan masa yang bertahun-tahun. La yanfa'u zuhdu wal wara' wa suhbatul akhyar. Tidak bermanfaat kepada dia andai kata kita perkenalkan sifat zuhud, sifat wara' dan kawan yang baik-baik. Keganasan kehendak di dalam hati mengalahkan kemahuan manusia kepada kehendak duniawi dia. Seperti mana apa? Seperti mana kegilaan dia, kahubbul jah wal iz wal madah wal khusumah wal karamat. Seperti mana kegilaan dia, kemahuan dia yang dahsyat kepada jah, kemegahan dalam dunia. Dia akan merempuh apa sahaja yang menghalang dia daripada mendapat kemegahan dan nama dan popular itu. Wal iz, kemuliaan. Apa yang boleh mencapaikan dia kepada puncak kemuliaan, dia bekerja keras. Dan apa yang menjadi penghalang dia, dia akan bertarung habis-habisan, walaupun yang menghalang itu aturan ilahi. Wal madah, puji-pujian. Wal khusumah, sifat-sifat yang khusus.
wal karamat, dan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Sangat susah untuk dirawat. Kata para ulama kita, la yakhruju syahawat minal qalbi illa khawful maz'ij atau syauqul muqliq. Perasaan ini, hawa nafsu yang menenggek dalam jantung manusia, tidak akan keluar dan meninggalkan manusia melainkan dengan bantuan hati daripada Tuhan, seperti bantuan khaufun muz'ij. Tuhan mendatangkan ketakutan yang mengejutkan hati itu, ataupun Tuhan mendatangkan syauqun muqliq, kerinduan yang menggoncangkan hati, barulah dia akan sedang. Ikhwatul iman, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Inilah yang pernah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat Nabi menyebut tentang thalathul muhlikat: syuhun muta', wa hawa muttaba', wa ijabul mar'i binafsihi. Nabi menyatakan ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Thalathun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan manusia. Syuhun muta', syuhun muta', kerakusan, kekikiran yang melampau dan diikuti kerana tidak memiliki hati yang kuat untuk membendung. Wa hawa muttaba', nafsu yang diikuti, tidak mengenal kebenaran. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan seorang merasa ujub terhadap dirinya sendiri, seorang yang merasa haibat pada dirinya sendiri. Ikhwan, a'azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi peringatan. Allah menyatakan, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Siapakah yang lebih sesat, kata Allah, daripada orang yang mengikut nafsunya tanpa ada petunjuk daripada Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kaum yang zalim. Allah meletakkan orang di tempat, Allah meletakkan hati yang mengikut segala hawa nafsunya di tempat yang paling sesat. Allah menyatakan, wala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan kamu turut akan hawa nafsu kamu, nescaya kamu akan keluar dan lencong daripada keadilan. Allah menyebut lagi, kulu ma razaqnakum wala tatghaw fi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Allah kata, makanlah daripada apa yang direzekikan kepada kamu, wala tadghaw fi, jangan kamu melampaui ke atasnya, jangan melanggar hukum Tuhan. Fayahilla 'alaikum ghadabi, sekiranya kamu melampau, akan halallah ke atas kamu murka daripada Tuhan. Wa man yahlil 'alaihi ghadabi, sesiapa yang halal, yang kena ke atasnya marah Tuhan, faqad hawa, itu bermakna dia pasti hancur dan binasa. Itulah petunjuk ilahi supaya kita terjauh daripada hawa. Para ulama ahli tazkiyah menyebut, mata kasar ini biasanya dapat melihat hawa nafsu jenis jismaniyah, hanya nampak hawa nafsu dalam bentuk jasmani. Itu yang nampak kerakusan mencari harta sehingga meninggalkan solat, orang melakukan kezaliman dalam bentuk yang nampak. Al-Imam Al-Ghazali menyebut dengan satu perkataan yang sangat dahsyat di dalam kitabnya Bidayah. Dia menggunakan perkataan, wahiyal ghalibatu ala mutafaqihil asri. Dia kata penyakit seperti inilah, penyakit yang menguasai jantung manusia ini. Penyakit inilah, dia kata,
wa hiya ghalibatu, penyakit yang ghalib, yang biasa terkena ala mutafaqihi al-asri, di atas ulama-ulama di masa ini. Subhanallah. Pada bahagian pertama, hawa nafsunya melibatkan mencari harta, tak mampu menjaga lidah, rakus, berniaga sampai tak semayang. Ini terkena kebanyakan orang. Tetapi bahagian hawa nafsu jantung ini, yang merujuk kepada makna secara maknawi ini, mencintai kemegahan, pujian, pangkat, kesemuanya bersifat dalaman. Di zaman Al-Imam Al-Ghazali, beliau menyebut penyakit ini menimpa kebanyakan ulama zaman hari ini. Mereka rakus dengan kuasa. Nampak sangat daripada percakapan mereka itu sombong, angkuh. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, فَإِنَّهَا مُهْلِكَاتٌ فِي أَنفُسِهَا وَهِيَ أُمَّهَاتٌ لِجُمْلَةٍ مِنَ الْخَبَائِثِ. Ini daripada satu perkara dipanggil khaba'ithul qalbi, kekejian hati dan kenajisan hati. Hati yang penuh dengan keji dan najis. Dan dia diawali dengan 3 sifat tunjang bagi hati: al-hasadu, war-riya'u, wal-ujbu. Hasad, riya dan ujub. Inilah banyak menguasai para ulama di zaman dia. Mutafaqihil asr, ulama di zaman itu. Mutafaqihatil asr, ulama di zaman itu. Ikhwan a'azakumullah, perkara yang paling susah kita menjaga hati kitanya ialah untuk membawa hati kita kepada perintah Tuhan. Yang pertama, ikhlas. Hati kita semayang, kita puasa. Yang disebut di dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang 3 orang yang awal-awal dihisab oleh Tuhan di mahsyar. Sampai Abu Hurairah pengsan, ahli Kufah bertanya, dia pengsan lagi, tanya lagi dan dia pengsan. Menyebut tentang 3 orang yang mereka itu menyembunyikan niat di balik kebaikan yang mereka lakukan. Dan amal yang mereka buat itu bukan amal yang kecil, amal yang besar. Seorang alim yang terlibat dalam dunia dakwah dan mengajar Al-Quran, seorang yang menginfak harta di jalan Allah, bukan sikit infaknya, bukan kecil usahanya. Dan seorang yang syuhada, yang mati syahid, bukan kecil sumbangannya. Tetapi di dalam usaha sebesar itu, semurni itu, tersimpan niat dia. Dia menyembunyikan di belakang sesuatu yang dicintai oleh Allah, sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Seperti kata Al-Imam Al-Ghazali, berapa banyak para ulama melakukan jenayah seperti ini, mengeluarkan hukum untuk menghukum satu pihak, tetapi menyimpan niat yang sebaliknya. Hukumnya betul, kaedahnya betul, tapi nawaitunya tidak betul. Sememangnya di dalam agama ada kaedah, sememangnya di dalam agama ada hukum, tetapi masa dan situasi dibakal sangat tidak tepat. Seperti kebanyakan para ulama yang terlibat dalam dunia politik, dalam dunia parti. Ketika mereka suka dengan satu keadaan, mereka bagi fatwa. Tetapi satu keadaan lain berpindah, fatwanya diubah. Menyembunyikan maksud di belakang perkara yang sangat dicintai oleh Allah. Islam adalah agama Tuhan. Tuhan mencintai kebenaran. Allah menyebut pada suratul Maidah ayat ke-8, ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillah, jadilah kamu orang yang benar kerana Allah. Jadilah kamu orang yang benar kerana Allah. Syuhada'a bil qist, dan jadilah kamu orang yang menyaksikan keadilan dan kebenaran. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar dan menyaksikan keadilan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah kerana rasa benci kamu pada satu kaum menyebabkan kamu meninggalkan keadilan kepada mereka. I'dilu, Allah kata tegakkanlah keadilan. Huwa aqrabu littaqwa, kerana keadilan itu hampir kepada takwa. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Inilah ikhwan, nasihat daripada Rabbul Alamin kepada kita dalam perkara yang paling susah untuk dilakukan, iaitu keikhlasan kepada Allah. Keikhlasan kepada Allah. Kita banyak menyembunyikan nawaitu kita, dan kita menggunakan Tuhan. Orang berjual ubat, nawaitunya jual ubat, tapi menggunakan nama Tuhan, menggunakan nama Bismillah, InsyaAllah, Masya Allah, menyembunyikan niat yang sebenar. Kadang-kadang hukum digunakan untuk menyimpan. Kadang-kadang manusia mengalirkan air mata sedih tapi menyembunyikan kegembiraan. Kadang-kadang musuh dia sakit, musuh dia susah, dia suka, tapi dia datang, dia ziarah, dia buat muka sedih. Dia simpan kegembiraan di wajah yang kononnya simpati. Inilah dikatakan hawa nafsu pada bahagian kedua. Sejarah Melayu banyak mengajar perkara ini kepada kita. Dahulu hantuah dihukum mati. Orang Melayu jangan lupa sejarah ini. Tetapi digunakan apa? Yang menghukum mati kepada hantuah adalah sultan. Hukuman mati dijatuhkan, tetapi sultan menyembunyikan kebencian kepada hantuah dan mempamerkan hukum. Hang Nadim dihukum bunuh di atas satu yang tak melakukan salah, tetapi hukum diangkat, enactment negara diangkat, section diangkat, peraturan diangkat untuk menyembunyikan hasrat yang jahat. Ya, banyak berlaku. Jangan benarkan ini berlaku lagi. Kadang-kadang orang menggunakan ini enactment negeri, ini enactment negara, ini section dia, ini undang-undang dia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tinat musuh, untuk bunuh musuh, kerana tidak bersedia dengan sifat lapang dada untuk menjawab segala hujah. Agama tidak mengajar demikian. Imam Al-Ghazali menyebut kisah yang masyhur di dalam Ihya berkenaan dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika berjumpa dengan golongan Khawarij. Sedangkan Abdullah bin Mas'ud boleh menghukum Khawarij, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Tetapi apakah perkataan Abdullah bin Mas'ud yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya? Abdullah bin Mas'ud kata kepada golongan Khawarij, keluarkan orang yang paling pintar di kalangan kamu dan kita bertarung dalam bentuk hujjah. Tidak menghukum sewenang-wenangnya. Walaupun dia mampu berfatwa, dia boleh berfatwa, dia adalah Abdullah bin Mas'ud, orang yang belajar tafsir dengan Nabi SAW. Kerana agama ini ada bahagiannya wajadilhum billati hiya ahsan. Agama mengajak kita berdebat, berhujah, berbincang
dengan ahsan, dengan akhlak ilmu. Agama tidak mengajar kita membina kegembiraan di atas kesedihan orang. Agama mengajar kita hukum takziah bila berlaku musibah kepada orang. Takziah yang datang daripada jiwa, bukan lakonan dan sandiwara. Kerana itu ikhlaslah benda yang dipasak oleh agama pada perkara yang pertama untuk membina modal hati manusia. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tanpa ikhlas, kerana ikhlas bermakna tidak menyembunyikan niat yang kedua atau ketiga semata-mata kerana Allah. Orang yang berbuat kerana Allah pasti hatinya diberi pertolongan oleh Allah. Allah memberi tasbit, sabat, kekukuhan hati kepadanya. Al-Quran menyebut kepada kita di antara peristiwa yang getir yang dilalui oleh Nabi SAW pada ayat 30 daripada surah Al-Anfal. Allah menyebut wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah kata, dan ingat Muhammad, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ketika orang-orang kafir merancang sesuatu untuk engkau Muhammad. Apa yang mereka rancangkan? Liyuthbituka. Mereka merancang untuk tangkap engkau Muhammad. Muhammad menjadi satu-satunya target di bumi Mekah. Ramai penduduk Mekah, tapi Muhammadlah the only target. Satu-satunya sasaran pemecah belah masyarakat. Muhammad ini suka menghina agama lain. Ramai penyembah-penyembah berhala yang wujud, tapi Muhammadlah target utama. Liyuthbituka. Ingat Muhammad ketika mereka merancang untuk tawan kamu Muhammad. Au yaqtuluka, atau mereka merancang untuk membunuh engkau Muhammad. Kata Hamka tidak saja membunuh dalam bentuk tubuh badan, tapi membunuh karier Muhammad, membunuh dakwah Muhammad. Bagaimana dakwah ini dapat disekat? Iaitu dengan menahan Muhammad daripada berjumpa dengan umat. Bagaimana dakwah ini dapat disekat? Jangan benarkan pendakwah berjumpa dengan umat. Sekatlah dakwah itu. Ingat Muhammad ketika rancangan ini dilakukan oleh mereka. Au yukhrijuka, ataupun mereka mencipta rancangan ketiga supaya engkau dikeluarkan dan diusir daripada bumi engkau Muhammad. Muhammad bukan pendatang di Mekah. Muhammad bukan warga asing di Mekah. Muhammad kelahiran Mekah, tapi masih ada pemimpin Mekah merancang untuk keluarkan Muhammad daripada Mekah. Allah Ta'ala menjawab, wa yamkuruna, mereka sibuk dengan rancangan yang sedahsyat ini. Wa yamkurullah, Tuhan juga sedang merancang untuk mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik perancang. Allah memberi nasihat kepada Nabi pada ayat 42 dalam surah Taubah. Allah menyatakan, walau kana 'aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Allah katakan, lau kana 'aradan qariban Muhammad, kalau sekiranya dakwahnya engkau bawa ini, Islamnya engkau bawa ini, habuan dan untungnya begitu cepat untuk dinikmati. Aradan qariban, harta dunia yang dekat dengan kamu. Hari ini kita berdakwah, besok dapat kekayaan. Hari ini kita berdakwah, esok dapat kekayaan. Mudah dicapai. Wasafaran qasida, dan perjalanan dakwah itu singkat. Lattaba'uka, nescaya engkau akan mendapati kesemua orang akan ikut engkau Muhammad. Walakin ba'udat alaihim syuqqah, akan tetapi Muhammad, masa yang engkau akan guna terlalu jauh dan sukar dan getir, maka kau tidak ada pengikut.
Bukan kerana salah, bukan kerana pemecah belah masyarakat. Tidak. Tetapi kerana inilah dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah kerana mencari sesuatu. Pada ayat 160 Allah katakan kepada Nabi, in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zalladhi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah katakan, in yansurkumullah fala ghaliba lakum, sekiranya Allah membantu kamu Muhammad, fala ghaliba lakum, tidak ada sesiapa dapat mengalahkan engkau Muhammad. Kalau Allah membantu engkau Muhammad, tidak ada orang dapat mengalahkan engkau. Wa in yakhzulkum, tapi kalau Allah membiarkan engkau Muhammad, Allah membiarkan engkau tanpa pembelaan, akan datanglah penghinaan kepada engkau. Faman zalladhi yansurukum min ba'dih, siapakah yang dapat menolong kamu selepas daripada itu? Hanya Allah tempat menolong. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Ikhwan, inilah yang diajak kepada kita oleh agama besar kita ini. Ajak kepada kita nilai keikhlasan. Karena itu Khalid bin Ma'dan, seperti riwayat yang berkali-kali kita ulang, ketika dia bercerita tentang ikhlas, dia membawa dirinya ke dalam masjid dan menangis teresa-resa. Dan dia bertanya, masih adakah manusia yang ikhlas kepada Tuhan? Dan dia bercerita lapisan langit pertama, lapisan langit kedua, sehinggalah lapisan langit ketiga, bagaimana amal kita diperiksa oleh Tuhan. Dan akhirnya dibuang amal kita, walaupun dah melepasi langit yang keenam. Maka Allah menyatakan, ini adalah urusan di antara aku dan hati hamba aku. Subhanallah. Kekuasaan suka menyebabkan orang lupa diri. Kuasa sepatutnya mencipta keadilan, kedamaian, dan kuasa sepatutnya mencipta tempat pengaduan. Demikianlah ibu dan bapa, sifatnya tempat anak-anak mengadu. Tapi apabila ibu dan bapa buang anak-anak, di mana anak nak mengadu? Maka anak akan jadi kasar, anak akan jadi jahat, kerana tidak ada tempat mengadu. Tuhan Maha suci, Tuhan daripada segala sifat kekurangan, Dia menyediakan zat dan sifatnya untuk hambanya mengadu. Udu'uni, mengadulah kepada aku. Udu'uni, curahlah perasaan kamu kepada aku. Astajib lakum. Bukan saja aku dengar, bukan saja aku dekat, bahkan aku akan selesaikan pengaduan kamu. Tapi dunia hari ini, dunia hilang pengaduan. Kita tak ada tempat mengadu. Bagaimana Musa alaihi salam nak mengadu kalau yang menjadi musuhnya adalah Fir'aun? Perkara yang memberatkan pemikiran Musa dan dada Musa. Apabila Allah berkata pada Musa, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Lumpuh Musa, lumpuh perasaan Musa nak berhadap dengan Fir'aun. Dan Allah menyebut innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun ini jahat, tagha, melampaui batas. Tuhan tidak menyebut Fir'aun ini baik, ada perasaan. Allah menyatakan tagha. Kerana itulah sebahagian daripada sikap orang-orang yang di tangannya ada kuasa, suka bertindak melampaui batas. Musa mengadu kepada Tuhan dengan doa yang masyhur, Rabbi syrah li sadri. Dada Musa mula menjadi sempit. Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Kerana Musa akan berhadapan dengan kuasa yang boleh menindaknya. Apabila Musa memberi pandangan kepada Fir'aun, menolak pandangan Fir'aun dianggap menolak kedaulatan negara. Bagaimana Musa nak duduk di Mesir kalau itulah pentadbiran dia, kalau itulah cara faham penyusunan undang-undang? Kita menyatakan kita tak bersetuju dengan keputusan ini. Mereka menterjemahkan kita menafikan enactment dan section.
Kalau itulah cara mereka menilai undang-undang, di mana tempat pengaduan? Kita ada Mr. Lawyer. Membantah sebahagian keputusan, tidak bersetuju dengan sebahagian keputusan, itu bukan melawan enactment. Jangan diterjemahkan demikian. Membantah melibatkan suasana, kondisi, melibatkan suasana dan keadaan. Keputusan ini tak mesti demikian. Banyak lagi langkah-langkah keputusan perlu diambil, boleh diambil. Tetapi apabila bantahan itu dipaham kata melanggar enactment, melanggar section, kita melahirkan kuku-kuku yang menguasai peraturan. Musa mengadu pada Tuhan, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Berurusan dengan Fir'aun adalah urusan yang susah dan payah. Bengisnya, arrogantnya, sombongnya, angkuhnya, bongkaknya, tak ada perasaannya, memandang hina kepada Musa dan ajarannya dan pengikut Musa. Bagaimana Musa nak berhadapan dengan Fir'aun? Menjijak kaki ke istana Fir'aun, dianggap sebagai peminta sedekah. Dipandang hina serendah itu Musa. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kepetahan bercakap diperlukan. Maka Allah menyatakan kepada Musa, sabarlah Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakka aw yakhsha. Kau carilah perkataan yang layinan, yang lemah lembut, mudah-mudahan dia boleh ingat ataupun dia boleh takut kepada Tuhan. Musa menyatakan kepada Tuhan, wahlul 'uqdatam min lisani, angkatlah segala kebekuan lidah aku. Kerana sebagai Musa, sebagai manusia, Musa terancam dengan kehebatan Fir'aun, kemampuan Fir'aun bertindak. Yafqahu qawli. Tidak ada tujuan lain. Musa tidak menyembunyikan apa-apa niat, melainkan supaya kelapangan dada, kemudahan urusan, diilhamkan Tuhan kata-kata yang lunak ini, mereka boleh faham. Hanya itulah niat Musa, supaya mereka boleh faham. Dan Musa meminta supaya Tuhan melantik Harun sebagai penemannya berjumpa dengan Fir'aun. Ikhwan, Allah menyebut pada 58 suratul Anfal, Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai semua jenis pengkhianatan. Allah tidak menyukai orang yang khianat. Dan Allah menyebut Innallaha la yuhibbu. Allah tidak akan menampakkan kecintaan, kasih sayangnya kepada hati yang ada khianat. Allah tidak menyukai khianat. Akhirnya ikhwan, di ujung daripada dakwah Nabi Musa ketika berdakwah kena macam-macam mehnah daripada Fir'aun yang menggunakan kuasa. Akhirnya pada ayat 88 surah Yunus, Allah menyebut pengaduan Musa kepada Allah. Ya. Ikhwan, kalau negara sebesar negara kita ini menutup ruang pengaduan, nescaya sesuatu yang tidak bagus akan berlaku. Akan berlaku benci-membenci antara rakyat dan pemerintah, antara ulama dan ummah. Kalau semua keputusan para ulama kita tidak boleh berbeza, umat akan membenci para ulama. Dan apabila para ulama menutup ruang berbincang dan berjumpa dengan harmoni kepada umat akan membenci para ulama. Yang berkaitan dengan para ulama akan dibenci oleh umat. Umat akan merasakan agama ini satu kesusahan, agama ini adalah paksaan. Maka ruang pengaduan itu mesti ada. Andai kata di zaman ketika Hang Tuah dihukum mati, ada ruang pengaduan oleh sultan, nescaya Jebat tidak akan mengamuk. Kalau istana membuka ruang pengaduan,
Saudara-saudara kepada hang tuah boleh mengadu berjumpa dengan sultan. Kenapa hukuman ini diambil? Ingin bertanya, bukan bermakna menghina sultan. Tetapi ketika itu ada pikiran membantah sedikit pun dianggap menghina. Kalau ruang dibuka, tempat mengadu, rakyat memberi kuasa kepada pemimpin untuk mengadu nasibnya. Pelantikan wakil rakyat untuk mengadu kepada wakil rakyat. Sehingga kan ada orang bercakap di media-media, mereka menyatakan, kami tak mau adun, kami hanya mau wakil rakyat, bukan wakil parti. Kerana dia adalah wakil kami, bercakap hati kami, masalah kami. Bukan dia bercakap masalah parti dia. Untuk bercakap masalah parti kamu, tunggulah pada persidangan parti, perhimpunan parti. Tapi tempoh 5 tahun ini kamu wakil kami. Ada wakil rakyat tak jumpa rakyat? Ada wakil rakyat tak jumpa rakyat? Di mana nak mengadu? Ada member parlimen tak turun kepada parlimen? Di mana nak mengadu? Apabila ruang ini ditutup, apabila raja-raja Melayu tak mau mendengar pengaduan rakyat mereka, pemimpin tak mau mendengar pengaduan rakyat mereka, Tuhan membuka kepada hamba untuk mendengar di sepertiga malam. Mengadulah kepada Tuhan. Ketika rakyat mengadu kepada pemimpin, umat mengadu kepada ulama, mereka buat tak tahu. Dan hamba mengadu kepada Tuhan, meminta Tuhan bertindak. Ketika Tuhan bertindak, kamu pasti celaka. Kamu pasti menanggung kehancuran. Bukan sahaja dunia, bahkan sampai akhirat. Saat itulah yang Allah cerita pada 88 surah Yunus. Apabila semua ruang ditutup oleh Fir'aun, Musa mengangkat tangan mengadu pada Tuhan. Diaminkan oleh Harun. Kata Musa, waqala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Tuhan kami. Waqala Musa, berkata Musa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya perhiasan, kesenangan, harta, kekayaan di dalam kehidupan dunia. Mereka ada kuasa, mereka ada macam-macam, mereka ada. Rabbana, Tuhan kami, liyudillu an sabilik, mereka hanya menyesatkan orang dari jalan engkau. Rabbana tmis ala amwalihim, Tuhan, binasakanlah harta mereka, binasakanlah kekuasaan mereka, binasakanlah segala perhiasan mereka. Washdud ala qulubihim, tutuplah hati mereka. Fala yu'minu, mereka tidak akan beriman Tuhan, hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka melihat azab yang pedih dari sisi engkau. Harun menyatakan amin. Allah menyebut kami menerima doa keduanya. Bermulalah kejatuhan dan kehancuran Fir'aun. Ya ikhwan, karena itu ikhwan, kesemua perkara ini melibatkan hawa nafsu pada bahagian yang kedua, iaitu apa dia? Kerakusan jantung manusia, hati manusia. Lebih dahsyat daripada kerakusan jismaniyah, benda yang melibatkan kebendaan. Karena itu Nabi SAW mengajar kepada kita ikhwan, memohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah memberi kebaikan kepada kita ikhwan. Allah memberi kebaikan dunia dan akhirat kepada kita. Kepada Allah lah tempat kita mengadu. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabal akhirah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna
waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin kufra wal kafirin a'da'aka a'da'ad din birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.